Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Ustazah Nur Faiza dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 2 grup EC220C6 akan membentangkan sebuah pembentangan mengenai laporan kertas kerja kami yang bertajuk Perbandingan Model Insan mengikut acuan Barat dan Islam. Saya Nur Atika binti Ramli sebagai ketua kumpulan 2 dan ahli-ahli kumpulannya adalah Nurul Afika binti Muhammad Anwar, Nur Anis Najhah binti Sukiman, Nurul Ain Nabila binti Muhammad Sabri dan juga Aminah Hani Syahira binti Saharudin. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan kepada pendahuluan. Apakah itu modal insan? Modal insan mengikut Kamus Dewan, modal membawa erti wang ataupun harta yang digunakan untuk memperoleh sesuatu yang bernilai, manakala insan adalah makhluk ataupun manusia yang dicipta oleh Tuhan yang mempunyai keupayaan dan juga akal fikiran. Oleh itu, kita dapat merumuskan modal insan sendiri membawa maksud manusia yang menggunakan akal fikiran dan keupayaan mereka dalam berfikir dan menyelesaikan sesuatu masalah, dan juga untuk memperoleh kemajuan dan pembangunan di muka bumi untuk tujuan perbaikan dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, politik dan juga teknologi. Objektif kajian kami terdiri daripada 2, iaitu untuk membezakan konsep acuan Islam dan Barat dalam pembentukan modal insan dan juga untuk menganalisa faktor-faktor pembentukan tingkah laku bagi melahirkan akidah yang sempurna dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Saya akan menerangkan tentang perbezaan konsep acuan Islam dan Barat dalam pembangunan modal insan. Daripada perspektif Islam, maksud bagi modal insan ini adalah satu keunggulan kepribadian yang dimiliki oleh manusia, iaitu penguasaan pengetahuan dan kemahiran etika yang mulia dan melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab yang diamanahkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi manusia dan alam bersama-sama. Sebagaimana yang kita tahu dalam Islam, Rasulullah SAW dikenal sebagai modal insan terbaik, iaitu perwatakan dan tingkah lakunya yang baik, jujur, amanah, ikhlas, adil dan saksama. Hakikatnya pembangunan manusia dalam Islam ni adalah untuk meningkatkan lagi kesejahteraan seluruh dunia dan fokusnya adalah pada pembangunan insannya manusia itu sendiri. Bukan hanya itu, pembangunan manusia ini juga merujuk kepada perkembangan manusia itu sendiri dan juga perkembangan manusia itu pula merujuk pada peningkatan kualiti manusia dari segi ruh atau fikiran, tubuh atau badan, emosi atau jiwa. Di samping itu, manusia harus berkembang dengan sifat semula jadi manusia dan memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Manakala, menurut perspektif Barat pula, terdapat satu tokoh mendefinisikan modal insan ini sebagai kekayaan dari segi kemahiran, kebolehan dan pengetahuan peribadi yang dimiliki oleh individu melalui pendidikan atau latihan untuk menghasilkan produktiviti yang tinggi. Dan tokoh itu juga menjelaskan bahawa modal insan itu adalah sama dengan alat pengeluaran fizikal seperti kilang, mesin dan mesin itu semua boleh melabur dalam modal insan melalui pendidikan, latihan, rawatan perubatan dan pendapatan seseorang, iaitu bergantung pada kadar pulangan modal insan yang dimiliki. Dengan ini, modal manusia atau modal insan ini yang ditekankan oleh beberapa tokoh Barat lebih merujuk kepada manusia sebagai makhluk ekonomi dan ada kemahiran yang boleh digunakan untuk meningkatkan lagi produktiviti di negara mereka. Secara ringkasnya, apa yang telah saya terangkan sebentar tadi, kita boleh lihat bahawa menurut pandangan Islam, matlamat pembangunan modal insan ini merujuk kepada pembangunan manusia untuk merealisasikan lagi perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan fitrah manusia, iaitu lebih mengutamakan kepada pembangunan kerohanian. Hal ini demikian kerana ini boleh melibatkan proses pembangunan di manusia dari perspektif potensi yang ada dekat di kita. Ini bertujuan untuk al-falah, iaitu kejayaan bukan hanya dicapai di atas dunia saja, tetapi juga dapat dicapai di akhirat. Manakala menurut pandangan Barat,
Jelaslah bahawa pengembangan budaya dan peradaban yang barat yang dituntut hanyalah tertumpu pada pembangunan duniawi sahaja. Hal ini demikian kerana mereka berpegang kepada prinsip bahawasanya tiada alam lain selain dunia yang kita berada sekarang sahaja. Dengan itu, mereka anggap bahawa matlamat pembangunan manusia ini hanyalah dinilai daripada berdasarkan pencapaian dan keseronokan di dunia ini yang terjadi melalui evolusi yang bertahap, panjang yang bertahap-tahap tanpa pencipta. Saya akan membentangkan pembentukan tingkah laku remaja menurut Barat dan Islam. Apa itu tingkah laku? Tingkah laku ialah tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai. Ia juga ialah sebarang perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sedar atau separa sedar dan dalam keadaan langsung atau secara tidak langsung. Tingkah laku dibahagikan kepada dua, iaitu positif dan negatif. Tingkah laku positif merangkumi sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula merangkumi tindakan disruptif dan sikap bergantung. Seterusnya, kita akan melihat kepada pembentukan tingkah laku remaja berdasarkan perspektif Barat. Perspektif Barat mengambil 3 teori. Teori yang pertama ialah teori behavior yang diperkenalkan oleh Gage dan Berliner. Teori ini menganggap bahawa tingkah laku atau kelakuan seorang individu boleh dibentuk dan dipengaruhi oleh pengalaman yang dilaluinya. Setiap individu mengalami pengalaman yang berbeza dan akan menghasilkan ciri personaliti dan tingkah laku yang berbeza. Teori yang kedua ialah teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Albert menganggap bahawa remaja akan mengamalkan apa yang mereka lihat dan proses dalam keadaan sekeliling. Dalam teori ini, ibu bapa dan guru amat penting untuk menunjukkan tingkah laku yang baik supaya remaja boleh mencontohi. Teori yang ketiga dikenali sebagai Big Five Theory yang diperkenalkan oleh Gordon Allport dan Henry Albert. Mereka menganggap bahawa tingkah laku boleh dipengaruhi berdasarkan ciri personaliti individu. Berdasarkan kajian, terdapat 3 ciri personaliti individu yang positif yang akan menghasilkan tingkah laku yang baik, iaitu remaja yang boleh mengawal emosi, remaja yang boleh membuat keputusan dan remaja yang mempunyai kepercayaan diri. Berdasarkan perspektif Islam, terdapat 2 ciri penting yang perlu dititikberatkan, iaitu aspek rohani dan ajaran akidah tauhid. Aspek rohani tertumpu kepada pembentukan dan pendidikan hati. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad itu terdapat seketul daging. Apabila elok daging itu, maka eloklah seluruh jasad. Sebaliknya, apabila rosak daging tersebut, maka rosaklah seluruh jasad. Ingatlah bahawa daging itu hati." Maksud hadis tersebut ialah setiap tingkah laku itu berpunca dari cetusan hati dan bersangkut paut dengan niat. Baik atau buruk sesuatu tingkah laku itu berpunca dari hati seseorang. Hati boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu hati yang tenang, hati yang sakit dan hati yang mati. Hati yang tenang ialah hati yang beriman kepada Allah SWT, manakala hati yang sakit ialah hati yang dicemari dengan dosa. Akhir sekali, hati yang mati ialah hati yang tidak lagi beriman kepada Allah SWT. Seterusnya, ajaran akidah tauhid. Akidah ialah kepercayaan dan keyakinan yang kukuh dalam hati seseorang terhadap rukun iman. Manakala tauhid pula merupakan ajaran akidah Islam yang dapat menyucikan hati dan akal manusia dan seterusnya melahirkan individu yang cemerlang dalam kehidupannya. Ajaran akidah tauhid dapat membentuk tingkah laku remaja yang baik kerana keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT yang terkandung dalam hati dan akan menimbulkan rasa patuh dan taat kepada setiap suruhan Allah SWT. Assalamualaikum, saya Nur Atika akan membentangkan tentang perbandingan kebaikan pembentukan modal insan menurut Islam dan juga menurut Barat. Jom kita tengok kepada pembentukan modal insan menurut Islam. Kalau menurut Islam, dia lebih kepada pembangunan modal insan daripada segi dalaman. Maksudnya, dia lebih mementingkan kepada emosional, spiritual dan juga intelektual. Dia tidak bersandarkan kepada kemajuan fizikal saja seperti infrastruktur. No, dia lebih kepada kerohanian dan juga emosional
sesebuah masyarakat tersebut. Poin yang pertama ialah menekankan pembangunan nilai-nilai murni serta jati diri insan selaras dengan perkembangan pembangunan. Maksudnya dekat sini, kalau nilai-nilai murni dalam diri masyarakat tersebut seperti bertimbang rasa, empati dan hormat menghormati tak ada, maksudnya kat sini pembangunan akan jadi kucak-kacir. Maksudnya tak ada siapa yang nak mendengar, tak ada siapa yang akan memimpin dan tak ada siapa yang akan hormat menghormati. So macam mana pembangunan akan terbentuk, betul tak? So yang seterusnya ialah pembangunan unsur spiritual dan kerohanian yang merangkumi ketetapan iman, keutuhan jiwa dan juga kemuliaan akhlak dalam diri masyarakat Islam. Yang ketiga ialah menggalakkan proses penyucian jiwa, iaitu proses tahalli dan juga tahalli. Kalau proses tahalli ni maksudnya dia menyuci dan membersihkan diri membersihkan hati daripada sifat-sifat yang keji. Kalau tahalli yang kedua ialah menghiasi dan mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji. Maksudnya dekat sini Islam lebih menggalakkan masyarakatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana kalau kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dia akan mendorong kita untuk menyumbangkan kepada orang ramai penciptaan teknologi baru yang akan boleh digunakan pada masa hadapan untuk membantu orang ramai. Dan poin yang last ialah menggalakkan pembentukan modal insan dari segi akhlak. Maksudnya kat sini, kalau kita umat Islam mempunyai akhlak yang terpuji, for sure kita akan disegani oleh semua masyarakat yang bukan Islam. So, jom kita tengok kepada kelebihan pembentukan modal insan menurut Barat. Kalau menurut Barat, pembentukan modal insan adalah lebih berciri kepada pembangunan fizikal. Maksudnya daripada pembangunan kemajuan ekonominya, pembangunan pemikiran masyarakatnya. Okay, first point, dia menekankan pembangunan kemahiran dan ketajaman pemikiran individu. Dan menurut poin ni, ramai pemimpin barat yang kat luar sana, dia melaburkan banyak duit, banyak wang ringgit untuk memberikan pengajian yang terbaik untuk masyarakatnya, supaya kerana mereka beranggapan bahawa modal insan yang mempunyai pelbagai kemahiran, macam kemahiran kecekapan fizikal, intelektual, psikologi serta membuat keputusan dan pertimbangan ni akan membantu dan menyumbangkan kepada pembangunan negara kelak. Sebab itulah ramai pemimpin kat sana, terutama yang pemimpin barat, dia sanggup mengeluarkan berjuta-juta bilion USD untuk memberikan pengajian yang terbaik kepada masyarakatnya. Dan poin yang last ialah dia menyifatkan modal insan sebagai pemangkin kepada pertumbuhan produktiviti sesebuah tamadun. Maksudnya dekat sini dia mementingkan kemewahan, kemakmuran ekonomi, kehebatan prasarana dan juga perlambangan fizikal. Saya Nur Anis Najihah binti Sukiman akan membentangkan langkah untuk membentuk akidah yang sempurna dalam kalangan masyarakat. Terdapat beberapa langkah yang boleh dijalankan untuk membentuk akidah yang sempurna dalam kalangan masyarakat, dan langkah-langkah tersebut membabitkan banyak pihak untuk memastikan pengekalan akidah Islam dalam kehidupan setiap orang Islam. Penyebaran akidah Islam hendaklah dipupuk dari semasa ke semasa, bukan sahaja dalam golongan Islam, malahan dari golongan bukan Islam juga. Pihak yang bertanggungjawab seharusnya melaksanakan pelbagai pendekatan yang boleh menyampaikan ajaran Islam secara mendalam seperti kerja-kerja dakwah dan tazkirah. Pada masa yang sama juga, pihak ini haruslah mencegah pencemaran akidah Islam melalui amar ma'ruf nahi munkar
Dengan cara ini, lebih ramai individu yang sedar akan kepentingan akidah Islam dan memperoleh lebih banyak ilmu tentang akidah Islam. Okay, seterusnya, penting bagi para ulama untuk merancang corak kehidupan beragama Islam dalam sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, para ulama menetapkan hukum hudud untuk mengelakkan kejahatan berleluasa. Untuk menghalang dan membendung berlakunya sesuatu kejahatan, para ulama telah menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi setiap jenayah yang dilakukan tanpa mengira pangkat seseorang individu. Dengan adanya hukuman-hukuman tersebut, individu akan berasa lebih takut untuk melakukan kesalahan dan lebih cenderung untuk melakukan kebaikan. Okay, selanjutnya, dengan mengadakan kawalan undang-undang dalam pemeliharaan akidah. Pihak berkuasa sewajarnya melakukan kawalan yang ketat dan menangkap pesalah yang memberikan ajaran sesat contohnya kepada seseorang Muslim dan memberikan kaunseling agama kepada mereka yang terpesong akidahnya. Ajaran sesat boleh menyebabkan kemunduran masyarakat Islam dan menjatuhkan maruah agama Islam juga. Akhir sekali, dengan menubuhkan lebih banyak pusat pengajian dan institusi Islam untuk memberikan ajaran Islam yang lurus dan benar kepada semua individu Islam, pihak berkuasa mestilah menyediakan peruntukan seperti peruntukan perbelanjaan dan masa yang tertentu untuk yang berkaitan dengan agama Islam. Dengan adanya peruntukan tersebut, pelajar yang beragama Islam dapat memperolehi pendidikan yang mencukupi bagi mendalami ilmu-ilmu berkaitan seperti akidah, akhlak, sirah, jawi, Arab dan syariah. Okay. Bagi mengelakkan kejatuhan akidah umat Islam, perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan atau pencemaran akidah perlulah dijauhkan. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Kemudian, setelah selesai solat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu kehendaki dari limpah kurnianya dan ingatlah Allah dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Potongan surah ini jelas menunjukkan walaupun kita terlampau sibuk fokus kepada pembangunan diri, masyarakat dan juga negara, namun agama tidak boleh ditolak ke tepi. Pengisian jiwa dengan pegangan agama yang mantap akan menjauhkan kita daripada mudah terpesong dengan budaya barat dan juga terlampau asyik mengejar dunia hingga melupakan tanggungjawab sebagai manusia dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ilmu fardu ain dan kifayah perlulah dituntut oleh umat Islam. Pembinaan insan yang tepat berpandukan Al-Quran dan Sunnah akan melahirkan masyarakat yang dapat memastikan kejayaan negara dan dalam usaha menjadi model insan yang cemerlang dan gemilang. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.